Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang tugasan kumpulan bahasa Arab Qurani BBA 4063. Okey, nama ahli kumpulan. Okey, saya memperkenalkan nama saya ialah Muhammad Aiman bin Rosli, nombor matrik D183111088. Okey, seterusnya ahli iaitu Muhammad Nur Ashraf Wajdi bin Nur Zaki, Muhammad Faris Akmal bin Abdul Aziz, Muhammad Haikal Hakimi bin Abdul Wahab. Okey, nombor ayat dan surah Al-Quran ialah surah At-Taubah dan ayat 7 hingga 13. Okey, nama pensyarah iaitu Ustazah Hawa binti Alias. Okey, saya akan menerangkan bahagian satu iaitu tata bahasa. Okay, nombor satu ialah al-idafah yang mana kita tahu idafah ialah penggabungan antara dua isim atau lebih. Penggabungan ini dimaksudkan untuk menyandarkan isim pertama kepada isim lainnya. Okay, adapun isim pertama itu dinamakan mudhaf dan isim kedua itu dinamakan mudhafu ilaih. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama pada ayat yang ke-9 iaitu innahum. Okey, mudhafnya ialah inna dan mudhafu ilaihnya ialah hum. Okey, kita boleh nampak kat sini inna ini pun isim dan hum ini pun isim. Okey, contoh yang kedua saya ambil di dalam ayat yang ke-10 ialah humul muqtadun. Okey, mudhafnya ialah hum. Isim, mir dan al-muqtadun pun isim. Okey, mana kita boleh tahu dia dalam idafah, kita boleh nampak depannya tiada alif lam dan di isim keduanya iaitu mudhafu ilaih terdapat alif lam. Contoh yang ketiga sama seperti contoh yang pertama innahum. Okey, innahum pada ayat yang ke-12 mudhafnya ialah inna dan mudhafu ilaihnya ialah hum. Okey, selesai untuk idafah. Yang kedua, huruf jar wa isim majrur. Okay, huruf jar ini ialah huruf-huruf yang tertentu yang membuatkan kata benda isim menjadi majrur. Okay, contoh-contoh huruf jar ili, fi, ala, bi, an dan selainnya. Okay. Contoh yang pertama yang saya ambil di dalam ayat yang ke-7 dalam surah Al-Taubah ialah lil musyrikina. Okay, huruf jar ialah li dan al-musyrikina menjadi isim majrur. Contoh yang kedua pula ialah fikum pada ayat 8. Okay, huruf jar ialah fi dan isim majrurnya ialah kum. Okay, kita boleh nampak macam mana kita nak kenal huruf jar dengan isim majrur ni. Okay, selepas huruf jar dia mesti isim, dia tidak boleh fi'il. Okey. Contoh yang ketiga ialah alaikum pada ayat yang ke-8 juga. Huruf jarnya ialah ala dan isim majrurnya ialah kum. Okey, kita nampak huruf jar mesti isim. Okey. Contoh yang seterusnya ialah bi ayati. Okey, saya ambil di dalam ayat yang ke-9. Mana huruf jarnya ialah bi dan isim majrurnya ialah ayati. Okey. Contoh yang kelima, an-sabili. Okey, huruf pada ayat yang ke-9 juga. Okay, huruf jarnya ialah an. Dan isim majrurnya ialah sabili. Okey, isim juga. Okey, contoh yang seterusnya pada ayat yang ke-10 iaitu fi mu'min. Okey, huruf jarnya ialah fi. Huruf jarnya ialah fi. Dan isim majrurnya ialah mu'min. Okey. Okey, fiddin pada ayat yang ke-11 huruf jarnya ialah fi dan isim majrurnya ialah ad-din. Isim dari lam jadi isim. Dan liqaumin pada ayat yang ke-11 liqaumin. Okey, ini merupakan huruf jar dan qaumin ini merupakan isim majrur. Okey, contoh yang terakhir bagi
huruf jar wa isim majrur ialah fi dinikum pada ayat 12. Okey, fi ini merupakan huruf jar dan dinikum ini merupakan isim majrur. Okey, dinikum ialah isim. Okey, habis tentang huruf jar wa isim majrur. Okey, yang ketiga saya masuk iaitu fi'il. Okey, yang mana kita tahu fi'il ini dia terbahagi kepada 3, fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Okey, contoh yang pertama yang saya jumpa ialah dalam ayat 7, ialah yakuna. Okey, apa yakuna ni dia tergolong di dalam fi'il mudhari' dan domirnya ialah hum dan huruf asalnya tiga huruf asalnya ialah kana. Okey, contoh yang kedua yang saya jumpa iaitu yuhibbu. Pada ayat 7, yang mana dia merupakan fi'il mudhari'. Okey, sebab kita tahu yang fi'il mudhari' ni di depannya ada ya ataupun ta. Okey. Okey, dia terdiri di dalam domir huwa. Okey, kataan asalnya ialah Allahumma salli ala Muhammad hubbu, iaitu yang bermaksud suka. Yang seterusnya, contoh yang ketiga ialah yuzharu pada ayat ke-8. Okay, dia ialah fi'il mudhari', domirnya ialah hum dan perkataan asalnya ialah zahara, iaitu peroleh. Okay, seterusnya ialah yarqubu pada ayat 8. Okay, dia merupakan fi'il mudhari', okay, domirnya iaitu hum dan perkataan asalnya ialah raqaba, iaitu memelihara. Okay. Yurduna. Okay, pada ayat ke-8 juga dia terdiri dalam fi'il mudhari' dan domirnya ialah hum dan perkataan asalnya ialah ridon. Okay. Terusnya ialah ishtaru dalam ayat yang ke-9. Dia terdiri di dalam fi'il madi dan domirnya hum dan asalnya ishtara, membeli. Okay, qasad dulu ayat yang ke-9 di dalam fa'il madi dan domirnya ialah hum dan perkataan asalnya ialah qasadu. Perkataan asalnya ialah qasadu yang membawa masuk halang. Okay, dalam ayat yang sama, ayat ke-9, iaitu ya'maluna. Okay, dia merupakan fi'il mudhari' dan domirnya ialah hum. Okay, dan beberapa tiga perkataan asalnya ialah amala. Okay, seterusnya yarqabuna. Okay, sama di ayat yang ke-8, itu fi'il mudhari' dan domirnya ialah hum dan perkataan asalnya ialah raqaba, maksud menghalang. Okay, pada ayat yang 11 ialah aqamu. Dia fi'il madi dan hum, domirnya hum dan perkataan asalnya qama. Okey, lepas dulu yang dia di dalam ayat yang ke-11 dan dia merupakan fi'il madi dan domirnya ialah nahnu kerana ada nun itu membawa masuk pada kami. Dan perkataan asalnya iaitu fassala menguraikan. Seterusnya ya'lamuna. Ayat yang ke-11 juga dia terdiri di dalam fi'il mudhari' dan domirnya ialah hum dan perkataan asalnya ialah alama. Okay. Ta'anu pada ayat 12 merupakan fi'il madi dan domirnya ialah hum. Okay. Kita tahu domirnya ialah hum dan perkataan asalnya ta'ana, iaitu yang membawa maksud mencerca. Okay, yang tahuna pada ayat 12 juga dia terdiri di dalam fi'il mudhari' dan domirnya ialah hum dan huruf asalnya ialah intahi yang membawa maksud berhenti. Okay. Contoh yang seterusnya ialah ikhraj pada ayat ke-13. Ikhraj. Okey, fi'il madi domirnya ialah huwa dan perkataan asalnya kharaja. Okey.
takhshuna. Pada ayat 17 juga, iaitu ayat yang terakhir, ialah merupakan fi'il mudhari'. Dia terdiri dalam dhamir antum dan perkataan asalnya ialah khasyiah. Khasyiah iaitu takut. Dan yang terakhir ialah hammu pada ayat 17. Dia terdiri di dalam fa'il madi dan dia punya dhamir adalah hum dan perkataan asalnya ialah Rasulullah Muhammad. Hamma ialah merencanakan. Okey, sekian daripada saya. Yang ini kawan-kawan saya akan sambung. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ashraf Wajdi bin Nur Zaki, laboratori D1831102. Okay, saya sambung pada dhamir. Okay, dhamir baris ni adalah dhamir yang nampak pada lafaz. Okay, dhamir baris terbagi kepada dua, iaitu dhamir mufasil dan dhamir mutasil. Okay, kita pada dhamir baris mufasil. Okay, dhamir baris mufasil adalah dhamir yang berdiri sendiri tanpa terikat dengan perkataan sebelumnya. Okay, contohnya dalam ayat ke-10, humul mu'tadun. Dan contohnya ayat ke-13, hum bada'ukum. Seterusnya dhamir baris muttasil. Okay, dhamir baris muttasil ni adalah dia terbagi kepada 4, iaitu dhamir baris muttasil fil fa'il, ba'da fi'il, ba'da isim dan ba'da huruf. Kita tengok pada fil fa'il. Contoh dalam ayat ke-7, ahadtum. Dia punya alamat tu atau tanda dia adalah ta'ul fa'il. Seterusnya, semua contoh sampai bawah ni, alamat dia adalah wa'ul jama'ah. Dan ayat ke-7, istaqamu, istaqimu. Ayat ke-8, yazharu, yarkubu. Ayat ke-9, ishtarau, fasaddu. Ayat ke-10, yarkubun, ayat ke-11, aqamu, atu. Ayat ke-12, nakathu, wata'anu, faqatilu, hammu. Okay, seterusnya dhamir baris muttasil ba'da fi'il. Ni kedudukannya biasanya pada kedudukan maf'ulun bih. Contoh ayat ke-8, yardunakum. Dan contoh ayat ke-13, takhshawnahum. Terus dhamir baris muttasil ba'da isim. Dhamir selepas isim. Okay, contoh ayat ke-8, kulubahum, aktsaruhum. Ayat ke-11, fa ikhwanukum. Ayat ke-12, aimanahum. Ayat ke-12 juga, ahadtum, dinakum, dinikum. Terakhir, la'allahum. Seterusnya dhamir baris muttasil ba'dal huruf. Dia dhamir lepas huruf jar atau lepas huruf inna wa akhwatuha. Contoh ayat 7, lahum. Sebenarnya ayat ke-8, alaikum, fikum. Dan terakhir ayat ke-9, innahum. Seterusnya dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah dhamir yang tak jelas, tak nampak pada lafaz. Okay. Contoh untuk fi'il madi, sa'a, ayat ke-9. Untuk dhamir mustatir fi'il mudhari', ayat ke-7, yakunu dan yuhibbu. Seterusnya ayat ke-11, nufassilu. Okay, untuk adawatul istifham. Adawatul istifham ini adalah kata tanya. Okay, contoh dalam ayat ke-7 dan ke-8, kaifa, bagaimana. Seterusnya ayat ke-9, ma apa. Untuk contoh ayat ke-13, ala tuqatilu, atakhshawnahum. Ini bukan isim istifham, huruf istifham yang warna merah ni. Okay, seterusnya adawatun nafi. Adawatun nafi adalah perkataan yang menafikan suatu kenyataan. Okay, tiga-tiga contoh ni adalah huruf la nafi. Dalam ayat ke-8, wala zimmah. Ayat ke-10, la yarkubuna. Ayat ke-13, ala tuqatiluna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, nama saya Muhammad Faris Akmal bin Aziz, nombor metrik D183111083. Pada hari ini saya akan membentangkan cerita pada ayat 7 hingga 13 surah At-Taubah. Pada ayat yang ketujuh, Allah menyangkal kemampuan orang-orang musyrik itu dalam memerangi janji yang terikat di antara mereka dengan Allah dan Rasulnya, setelah ternyata mereka melanggar janji dan menyalahinya. Atau dengan lain perkataan, bahawa orang yang tidak menepati janji tidak mungkin akan dapat menepati perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi ada pula golongan musyrikin yang dikecualikan dalam ayat ini, iaitu mereka yang telah mengadakan perjanjian damai sewaktu Hudaibiyah, iaitu sebuah tempat di kawasan Tanah Haram kira-kira 6 fasakh dari Masjidil Haram di Mekah. Mereka itu termasuk suku Bani Kinanah dan Bani Dumrah, dan mereka tidak melanggar perjanjian. Maka selagi orang-orang yang seperti mereka masih jujur kepada orang-orang mukmin, hendaklah orang-orang mukmin itu bersikap jujur pula dengan mereka selama perjanjian damai itu masih terikat. Sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang takwa kerana menepati janji dan takut melanggarnya. Pada ayat ke-8 pula, sekali lagi Allah menyangkal peribadi orang-orang musyrikin ini, iaitu orang-orang musyrikin ini menepati janjinya, melainkan orang-orang musyrikin yang telah dikecualikan, iaitu yang telah dikenali tentang kejujurannya. Sebabnya tidak ada kemungkinan untuk mereka itu akan memenuhi janji. Kerana kalau mereka dapat berkuasa ke atas orang-orang mukmin, mereka tidak akan ambil peduli lagi dan tidak mengindahkan langsung tentang perjanjian yang patut dijaga itu. Apa yang mereka akan buat ialah mereka akan terus melanggar dan terus mengkhianati perjanjian itu, walaupun mereka hendak menyatukan orang-orang mukmin. Itu hanyalah di mulut mereka saja, iaitu mereka akan gunakan kata-kata manis seperti madu sebagai tipu daya daripada mereka. Sedangkan hati mereka penuh dengan segala kedengkian dan pemusuhan terhadap orang-orang mukmin. Sebab itulah hati mereka enggan untuk berbuat perkara yang benar-benar dapat menyukakan hati orang-orang mukmin. Maksudnya orang-orang musyrikin ini selalu saja mencari jalan untuk menyakiti hati kaum mukmin. Dan sememangnya lah orang-orang musyrikin itu kebanyakannya jahat pekertinya kerana suka melanggar dan menyalahi janji. Pada ayat 9 dan 10 pula, Allah menyatakan bahawa orang-orang musyrik yang suka melanggar perjanjian itu mempunyai pekerti yang sangat buruk, kerana mereka seolah-olah menjual belikan keterangan-keterangan Allah, iaitu mereka telah menukarkan pengajaran baik yang terdapat di dalam Al-Quran dan digantikan dengan perkara-perkara keduniaan untuk memuaskan nafsu syahwat mereka. Jelasnya mereka sanggup meninggalkan pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, asalkan mereka dapat memuaskan tuntutan nafsu mereka yang tidak ada harganya jika dibandingkan dengan harga petunjuk dan pemimpin Al-Quran dan pimpinan Al-Quran. Dengan demikian mereka pun menyekat sama ada diri mereka sendiri maupun diri orang lain, dan dihalangnya juga supaya tidak mengikuti jalan atau seruan agama Islam. Perbuatan mereka mengikut kemahuan hawa nafsu mereka itu ialah berdasarkan sebuah riwayat yang mengatakan bahawasanya Abu Sufyan bercadang mengajak orang-orang Quraisy dan perikatannya untuk melanggar perjanjian damai Hudaibiyah. Lalu dibuatkannya lah jamuan makan agar mereka menyetujui cadangannya. Kemudian orang-orang musyrik itu pun telah datang menghadiri jamuan makan itu. Ternyatalah sini kerana telah terhutang budi oleh jamuan makan itu sehingga mereka kemudian sanggup melanggar perjanjian damai. Inilah seburuk-buruk pekerti yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya perbuatan mereka itu adalah merupakan pencerobohan dan melampaui batas. Pada ayat 11 pula, Allah menerangkan bahawa orang-orang musyrikin yang seharusnya dibunuh atau diperangi jika mereka bertaubat dan mahu beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan solat 5 waktu dan menunaikan kewajiban zakat, maka Allah akan menyatakan bahawa mereka adalah saudara-saudara seagama dan orang-orang mukmin yang mempunyai hak dan kewajipan yang sama tanpa ada perbezaan. Ikatan persaudaraan yang demikian itu adalah ikatan yang sangat kuat dan luas
yang dapat menghilangkan segala perselisihan dan pemusuhan yang ditimbulkan oleh perbezaan suku, bangsa dan sebagainya. Seterusnya ayat 12. Pada ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi pemimpin-pemimpin kaum musyrikin kerana mereka ini telah mengkhianati perjanjian dan mencecar Al-Quran, Nabi dan kaum muslimin. Bukan itu saja, mereka malah bermusuhan pula dengan kaum muslimin dan mahu bertaubat. Para mufassirin menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan mencerca agama Islam ialah mencerca Nabi, Al-Quran dan kaum muslimin. Dan yang dimaksudkan dengan membunuh atau memerangi pemimpin-pemimpin kafir di sini adalah termasuk juga para pengikutnya. Memerangi orang-orang musyrikin itu diperkenankan supaya mereka berhenti dari syirik dan berhenti memusuhi kaum muslimin. Ayat 13. Pada ayat ini menggalakkan semangat orang-orang mukmin supaya melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah memerangi kaum musyrikin. Allah menyebut 3 sebab utama yang membuktikan bahawa orang-orang musyrik tidak boleh didiamkan dan dibiarkan saja. Iaitu, yang pertama, mereka melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah mereka adakan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk tidak berperang selama 10 tahun. Dan saling tidak boleh mengganggu antara kedua belah pihak dan sekutunya. Tetapi tidak lama kemudian setelah perjanjian itu diadakan, pihak musyrikin Quraisy telah membantu sekutunya dari Bani Bakar untuk menganiaya suku Khuza'ah dan sekutu Nabi yang tinggal di Mekah. Oleh kerana itu, Nabi merasa berkewajiban membela kaum muslimin dan yang akhirnya pada tahun ke-8 Hijrah, Mekah dapat ditakluki oleh kaum muslimin. Yang kedua, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kaum musyrikin telah berusaha keras untuk mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah, memenjarakan atau membunuhnya dengan menggunakan kekuatan dan suku Quraisy agar keluarga Nabi Muhammad SAW sukar mengadakan serangan balas. Inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Yang ketiga pula, merekalah yang memulai lebih dahulu memerangi kaum mukminin di bandar Uhud, Khandaq dan lainnya. Seterusnya, nama gelaran orang-orang yang soleh atau baik. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Seterusnya ayat 10. Wa ulaika humul muqtadun. Dan merekalah orang-orang yang menceroboh. Surahan Allah pada ayat ke-7. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Maka selama-lama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Ayat 12 pula. Faqatilu a'immatal kufr. Perangilah ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu. Pada ayat 13 pula, Fallahu ahaqqu an takhshawhu. Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Hakimi bin Abdul Wahab, nombor metrik D183111062. InsyaAllah pada video ni saya akan huraikan serba sedikit tentang maklumat ayat daripada surah At-Taubah bermula dengan ayat 7 sehingga 13. Yang pertama, ayat daripada surah At-Taubah dari ayat 7 sehingga 13 adalah ayat Madaniyah. Seterusnya, pengajaran daripada ayat tersebut, ayat 7,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Pengajaran daripada ayat ini ialah bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, iaitu Hudaybiyah, pada perjanjian Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Okey. Pengajaran ayat ni menceritakan bahawa Allah melarang melakukan perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah kecuali meneruskan perjanjian Hudaybiyah, iaitu perjanjian Hudaybiyah itu pun dengan syarat jika mereka jujur dengan pelaksanaannya. Seterusnya ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa wa yazharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah yurdunakum biafwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Ayat tersebut bermaksud bagaimana mungkin ada perjanjian demikian padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, iaitu orang yang tidak menepati janji. Pengajaran pula daripada ayat ini, Allah menjelaskan alasan-alasan yang mengharuskan Rasulullah SAW dan kaum muslimin memerangi kaum musyrikin Mekah. Di antaranya ialah yang pertama, mereka tidak mengindahkan hubungan pembicaraannya sahaja. Dalam hati mereka penolakan yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Seterusnya, mereka adalah orang yang melampaui batas. Seterusnya ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Yang bermaksud mereka belikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang orang dari jalan Allah. Sesungguhnya betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Pengajaran pada ayat ini ialah jika mereka masuk Islam, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka mereka menjadi saudara seagama bagi kaum muslimin lainnya. Seterusnya ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah wa ulaika humul muqtadun. Yang bermaksud mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian tersebut, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Pengajaran ayat ini ialah Allah memerintahkan segera memerangi para pemimpin kaum musyrikin jika mereka merosak perjanjian dengan Rasulullah SAW dan mencerca Islam. Seterusnya ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang bermaksud, dan jika mereka bertaubat, melaksanakan solat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Pengajaran daripada ayat ini ialah tidak ada alasan untuk tidak memerangi kaum yang merosakkan perjanjian, mengusir Rasulullah SAW dari Mekah dan mereka sendiri yang memulai permusuhan dan peperangan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ أَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ.
yang bermaksud. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Pengajaran daripada ayat tersebut ialah dalam menjalankan dan menegakkan Islam, kaum mukmin tidak boleh takut pada manusia. Hanya Allah sahaja yang berhak ditakuti.